Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati para pensyarah dan juga rakan-rakan pembentang yang lain. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang penulisan latihan ilmiah saya yang bertajuk Cubaan Membunuh Diri di Malaysia menurut Tinjauan Islam dan juga Perundangan. Kertas kerja ini telah disediakan oleh saya sendiri, Muhammad Nur Ikram bin Kamarul Hisham, bernombor matriks A176792. Saya telah pun diselia oleh Dr. Wafa binti Yusof. Menurut perundangan, cubaan membunuh diri merupakan satu jenayah seperti mana termaktub di dalam Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Undang-undang sedia ada yang bertindak untuk membasmi masalah cubaan membunuh diri dianggap kabur dan tidak telus. Wujud gesaan daripada pelbagai pihak untuk segera memasukkan peruntukan tersebut kerana ianya dianggap satu undang-undang yang tidak berperi kemanusiaan serta menjejaskan kebajikan dan perlindungan diri individu. Perkara ini amat bertentangan dengan pegangan agama Islam kerana agama Islam amat menitikberatkan isu kesihatan mental dan jiwa seseorang. Islam memandang individu yang mencuba membunuh diri sebagai seorang yang mempunyai masalah mental yang memerlukan kepada rawatan dan pemulihan oleh pakar dan bukannya diberikan hukuman. Oleh itu, penulisan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti konsep, faktor, penyelesaian terbaik serta merungkai permasalahan-permasalahan yang timbul. Bagi objektif yang pertama, mengkaji konsep cubaan membunuh diri menurut tinjauan Islam dan perundangan di Malaysia. Objektif yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu membunuh diri. Objektif yang terakhir, mencadangkan kaedah penyelesaian terbaik bagi mengekang isu cubaan membunuh diri di Malaysia. Metodologi bagi kajian ini adalah menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif, jurus kepada isu, tema dan teori sebagai fokus utama. Penulis menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan kaedah deskriptif didaktif, mengenal pasti konsep yang wujud dalam kajian ini merujuk kepada setiap dokumen yang dijadikan rujukan. Di Malaysia, cubaan membunuh diri merupakan satu jenayah yang perlu diberikan hukuman. Seperti mana Seksyen 309 Kanun Keseksaan memperuntukkan, barang siapa mencuba melakukan kesalahan membunuh diri dan melakukan apa-apa perbuatan pada melakukan kesalahan itu, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai setahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Maka, peruntukan undang-undang di atas jelas menunjukkan bahawa individu yang bertindak membunuh diri kemudiannya dapat ditangkap atau diberikan hukuman seperti mana yang telah dinyatakan bagi mengekang isu cubaan membunuh diri daripada terus berleluasa di Malaysia. Walau bagaimanapun, peruntukan ini dianggap masih lemah dan kabur. Alasan yang pertama, perbuatan cubaan membunuh diri merupakan sebahagian daripada undang-undang semula jadi, natural law, yang mana balasan dan hukumannya adalah datang daripada Tuhan itu sendiri. Undang-undang manusia, lex humana, diguna pakai akibat daripada ketidakmampuan undang-undang semula jadi, natural law. Sekiranya perkara tersebut telah ditetapkan hukumannya menurut undang-undang semula jadi, maka hukuman undang-undang manusia tidak boleh dilaksanakan. Alasan yang kedua, menurut prinsip minimum content of natural law, hakikat manusia memerlukan undang-undang yang dapat melindungi mereka. Namun, undang-undang sedia ada tidak konsisten dengan prinsip ini kerana undang-undang sepatutnya memberikan perlindungan dan bukannya hukuman dan seksaan. Alasan yang terakhir, cubaan bunuh diri merupakan perbuatan di peringkat keinginan dan tidak bermangsa, victimless crime. Oleh itu, menurut Stephen Bago, undang-undang jenayah tanpa mangsa adalah undang-undang yang dianggap tiada keabsahan oleh sebahagian masyarakat. Menurut Islam, individu yang mencuba membunuh diri dianggap sebagai seorang yang mempunyai masalah kesihatan mental kerana perbuatan itu berlaku di luar kawalan dan individu tersebut perlu diberi rawatan dan pemulihan pakar dan bukannya dihukum. Para fuqaha dan usuliyin mentakrifkan gila dan penyakit mental sebagai kecelaruan akal sehingga menghalang kebolehfungsian perlakuan atau percakapan mengikut cara yang betul. Oleh itu, seseorang yang mencuba membunuh diri dan ia telah disahkan oleh pakar sebagai suatu di luar kawalan, sama ada perbuatan, perkataan maupun pengakuan, maka ia tidak dikira sebagai berdosa dari sudut syarak. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu sedar dan mampu mengawal dirinya dan dia bunuh diri, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada cubaan membunuh diri adalah berpunca daripada masalah teman atau keluarga, kesihatan mental, kebimbangan untuk menghadapi hukuman, penyakit fizikal yang kronik dan kurangnya sokongan. Faktor kebimbangan menghadapi hukuman juga menyebabkan pendekatan hukuman sebagai pencegahan adalah lemah dan tidak berasas. Seterusnya, bagi cadangan kaedah penyelesaian pula, berdasarkan kepada faktor-faktor yang telah dikenal pasti, kesihatan mental merupakan aspek penting yang perlu diberikan perhatian dalam isu ini. Oleh itu, individu yang berkenaan perlulah diberikan rawatan dan pemulihan oleh pakar dan bukannya diberikan hukuman seperti mana yang telah termaktub di dalam perundangan Malaysia.
Sebagai kesimpulannya, pendekatan pelaksanaan hukuman terhadap individu yang mencuba membunuh diri merupakan indikator pencegahan yang tidak efisien dan tidak berasas sama sekali. Undang-undang yang bersifat menghukum tidak memberikan rasa takut untuk membunuh diri, malah ia akan menambah tekanan yang dihadapi oleh mereka. Justeru, pendekatan yang wajar diaplikasikan dalam membendung isu cubaan membunuh diri ini adalah melalui pendekatan kaedah klinikal dan rawatan mental. Sekian pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.